Selamat pagi Ustaz. Ustaz dan Cik Wan. Okey. Okey, kita tunggu yang lain dulu sekejap masuk. Sementara tu boleh baca dulu dia punya apa ni, borang penilaian pelaksanaan kurikulum terhadap pensyarah diisi oleh pelajar. Okey, baca dulu sekejap sebelum kita tunggu yang lain dulu untuk ni. Borang ni sebenarnya apa ni? Borang penilaian ni biasanya akan akan dinilai lah, pensyarah akan dinilai pada akhir semester lah, berdasarkan 10 kriteria ataupun item yang ada dekat dalam ni lah. Baru berapa orang? 12 orang. Daripada kalau ikut kehadiran tu lebih kurang 33 orang. Kehadiran pun siapa yang belum apa ni? Belum isi kehadiran. Okey. Okey, kita teruskan kita punya kelas ni pagi ni. Okey, yang pertama untuk borang penilaian jadi saya kena terangkan sedikitlah supaya pelajar apa ni, mendapat gambaran lah berkaitan apa yang sebenarnya yang yang diinginkan lah dalam borang ni lah. Yang pertama adalah pensyarah memberi penerangan yang jelas berkaitan ringkasan proforma kursus Jadi biasanya pada awal semester ni, walaupun apa ni baru minggu kedua, jadi pensyarah ni kena terangkanlah apa sebenarnya yang pelajar akan belajar berkenaan dengan kursus lah. Contohnya saya punya subjek adalah pembangunan sosioekonomi. Jadi apa kriteria-kriteria yang ada dalam tu lah. Saya rasa saya dah terangkan dia punya tu apa yang kita akan belajar sepanjang lebih kurang 14 minggu lah. Lebih kurang 14 minggu. Okey, kemudian pensyarah melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara terancang dan tersusun. Maksud yang adalah dia punya ikut tak dia punya modul-modul dia, ikut tak dia punya performa yang telah diterangkan. Mungkin ada tajuk-tajuk yang apa ni, yang selari, sehala je. Mungkin ada tajuk-tajuk yang terpaksa dilompat dan sebagainya, bergantung kepada pensyarah masing-masing lah. Sebab ada yang sebab kadang-kadang berkaitan dengan tugasan lah. Tugasan biasanya pelajar akan diberikan tarikh-tarikh yang tertentu lah. Nanti pun minggu depan saya akan bagi berkaitan dengan tugasan lah, supaya awak dapatkan dia punya soalan dia untuk dijawab oleh pelajar lah. Tugasan pun samalah. Biasanya ada 3 lah. Tugasan 1, tugasan 2, tugasan 3. Tugasan 1 merangkumi penulisan laporan. Tugasan 2 berkaitan dengan pembentangan video. Dan juga tugasan 3 adalah kuis lah. Jadi 3 je dia punya assignment yang mengandungi 60 markah lah. Dan saya rasa berkemungkinan lepas ni awak akan naik di marsah lah lepas Ogos ke lepas cuti SEM ke macam mana. Berkemungkinan lah akan naik tapi kita tengok dulu dari semasa ke semasa lah perkembangan dia. Okey, kemudian pensyarah memberikan tugasan yang jelas, mudah difahami dan sejajar dengan proforma kursus Jadi tugasan tu belum lagi lah. Mungkin insya-Allah dalam minggu depan lah akan diberikan dia punya tugasan lah. Kemudian pensyarah berusaha meningkatkan penglibatan pelajar secara aktif dan menyeluruh. Mungkin penglibatan ni ada banyak cara lah. Mungkin sesi soal jawab, mungkin daripada aktiviti dalam Google Form ke ataupun secara bersemuka ke. Mungkin di kalangan pelajar ni ramai
yang tutup dia punya kamera dia. Mungkin ada masalah teknikal ataupun mungkin untuk jimatkan dia punya data dia, dan mungkin ada kekangan-kekangan yang lain lah. Jadi kalau boleh kita berinteraksi lah. Kalau ada soalan apa, kalau saya tak tahu jawab, mungkin ada di kalangan kawan-kawan awak yang boleh membantulah. Itu sebenarnya kita dalam pembelajaran ini bukannya satu hala saja, bukannya saya saja yang bercakap, yang menerangkan daripada A sampai Z. Mungkin ada di kalangan pelajar juga yang boleh terlibat sama, memberikan idea, pendapat dan sebagainya lah. Kemudian pensyarah melaksanakan aktiviti pembelajaran yang merangsang pemikiran kreatif dan inovatif. Mungkin dari segi mungkin ada contoh-contoh laman web yang kita akan gunakan lah supaya kita boleh menghasilkan pembelajaran yang inovatif. Maknanya pembelajaran bukan sahaja kita bercakap saja, kemudian pelajar tu mendengar dan sebagainya, kemudian dah habis kelas okey, dah habis kelas habis dia tak macam itu. Biasanya kalau untuk peringkat-peringkat IPT dan sebagainya, dia kena ada perbincangan lah antara pensyarah dan juga pelajar lah. Dia tak sama macam sekolah rendah sebab dalam pembelajaran IPT ni dia berbeza. Kita melatih pelajar tu yang lebih banyak bertindak lah untuk menghasilkan satu gagasan pemikiran lah. Maknanya pelajar tu boleh kreatif, inovatif, ataupun boleh meluahkan ataupun boleh berkomunikasi dengan baik. Jadi elemen-elemen yang macam gitulah yang boleh membantu pelajar bila berhadapan ataupun bila bekerja, ataupun bila contohnya pelajar DPR ni akan praktikum lah, akan melatih pelajar. Sebab bila kita berada ataupun menjalani praktikum, kita akan berinteraksi dengan pelbagai jenis lapisan masyarakat lah. Ibu bapa, guru besar, guru-guru, pelajar-pelajar dan juga persekitaran yang lain lah. Yang tu yang kita kena latih lah pada pelajar. Dan benda tu mestilah bermula daripada kelas. Jangan contohnya tunggu masa praktikal baru kita nak aplikasikan. Mungkin masa tu dah agak terlambat sedikit lah dia punya tu . Kemudian pensyarah menggunakan kaedah penyampaian yang menarik, menyeronokkan dan bermakna lah. Mungkin ada pensyarah-pensyarah ataupun masing-masing mempunyai cara mereka tersendiri lah, ataupun dia punya pedagogi dia sendirilah untuk mengajar. Macam sekarang ni kebanyakan pedagogi ni bukan hanya berlaku di dalam kelas lah. Pedagogi ni juga berlaku di luar kelas ataupun secara online lah. Dia ada satu istilah dia, pedagogi teknologi. Bagaimana teknologi tu boleh digunakan untuk pedagogi lah. Macam sekarang lah kita menggunakan Google Meet untuk belajar. Jadi proses pembelajaran tu masih lagi berlaku lah, walaupun kebanyakan pelajar ni berada di luar kawasan lah, bukannya di masah. Okey, kemudian pensyarah berusaha memberi maklum balas dan bimbingan kepada pelajar lah. Dan sekiranya ada ada masalah, ada assignment ke, ataupun ada yang assignment ni, biasanya dia punya skala-skala dia lah. Jika pelajar ni tak hantar ataupun mendapat kurang markah, kita akan bimbing pelajar tu supaya sekurang-kurangnya lulus lah subjek tersebut lah. Dan kita tak nak, kalau boleh subjek ni saya tak nak ada yang mengulang subjek, sebab bila mengulang ni dia akan memberi kesan-kesan yang lain lah jangka panjang. Dari segi masa awak kena tambah awak punya semester, dari segi tenaga awak kena datang ke kelas, kemudian dari segi keuangan lah, dan yuran yang akan kena bayar tu nantilah. Okey, kemudian pensyarah bertindak sebagai pemudah cara dalam pengajaran dan pembelajaran lah. Jadi pensyarah ni dia cuma membantu saja. Jadi kebanyakan dalam IPT ni pelajar tu kena agresif lah, mencari
membuat tugasan ataupun mencari maklumat ataupun boleh bertindaklah. Kita cuma membantulah. Maknanya semakin kita belajar semakin tinggi, jadi peranan guru ni ataupun pensyarah ni semakin berkurang, tetapi masih lagi membimbing pelajar tu dia punya kaedah dia macam ni. Dia macam terbalik kalau macam dekat sekolah dulu cikgu lah yang akan 100% tenaga akan dikeluarkan lah. Tetapi bila kita belajar semakin lama semakin tinggi, banyak proses tu diserahkan kepada pelajar untuk melatih pelajar dalam proses kemahiran berfikir lah dia punya tu. Okey, kemudian pensyarah berusaha memotivasikan pelajar. Motivasi ni manusia ni perlu dimotivasikan, perlu perlu dinasihat lah, ataupun perlu kita memberi teguran, ataupun perlu kita bercakap. Kadang-kadang ada masa kita akan semangat kita tinggi, ada masa semangat kita rendah. Tapi itu sebenarnya proses ataupun sifat-sifat yang ada pada manusia lah. Jadi benda-benda macam itulah, bukan sahaja untuk pelajar saja. Pensyarah-pensyarah pun dia pun kena ada motivasi juga untuk hadir ke kelas pada waktu pagi. Mungkin pada waktu pagi ni waktu yang enak lah untuk kita tidur dan sebagainya, untuk berehat, tetapi kita kena datang ke kelas. Sebab apa? Sebab kita ni, setiap manusia ni ada dia punya tugas-tugas masing-masing lah. Kalau kita tengok mak bapak kita mungkin pagi mereka dah bekerja kan, tetapi tugas kita adalah pelajar lah. Maksudnya kita pun seolah-olah macam sedang bekerja walaupun kita belajar. Dia konsep dia macam gitu ya. Jadi mungkin ada setengah pelajar ni yang yang bekerja dan sebagainya. Mungkin dia nampak setiap bulan akan dapat dia punya pendapatan lah. Jadi salah satu benda tu akan memberi motivasi kepada pelajar tu supaya mereka bekerja, contoh. Tetapi dalam konteks sekarang ni, pelajar ni macam mana nak dimotivasikan adalah awak kena ingat, bila awak dah habis belajar, awak punya majlis convocation tu lah antara majlis yang terbesar lah, ataupun pencapaian akademik yang terbesar bagi seorang pelajar lah untuk mendapatkan CJ diploma. Dan tempoh tu panjang lah, maksudnya 3 tahun barulah awak akan dianugerahkan diploma pendidikan Islam. Dia berbeza kalau kita bekerja. Mungkin kalau bekerja mungkin setiap hari kita dapat duit pendapatan, ataupun setiap minggu ataupun setiap bulan lah. Jadi kat situ nampak dia punya motivasi dia, walaupun masa dia pendek mana kita boleh bertahan lah. Tetapi bila kita belajar ni, proses dia panjang. Jadi kita perlukan satu mental yang kuat lah, sebab tempoh 3 tahun ni bukannya satu tempoh yang pendek lah. Dia panjang lah, dan proses pembelajaran sebenarnya berlaku macam gitu kalau kita lihat daripada kita sekolah rendah 6 tahun, sekolah menengah 5 tahun, kemudian belajar diploma 3 tahun, kalau awak sambung lagi ijazah dan sebagainya 2 tahun setengah ataupun 3 tahun, ataupun awak sambung lagi. Ada sebenarnya proses pembelajaran ni dari segi rasmi dari segi akademik dia mungkin kita nampak tempoh-tempoh, tetapi dari segi yang lain, aspek pembelajaran adalah berlaku sepanjang hayat. Sebab tu ada istilah dia pembelajaran sepanjang hayat. Bukannya kita belajar untuk kita punya kehidupan yang sekarang, dunia semata-mata, tetapi juga kita perlu belajar benda-benda kerohanian ataupun keagamaan untuk kita amal ibadat kita lah. Jadi proses pembelajaran sebenarnya berlaku sepanjang masa dan sepanjang hayat. Jadi gunakan waktu-waktu yang kita tengah sihat ni, tengah kuat ni untuk belajar lah, untuk mencari ilmu lah. Tak kira lah apa-apa ilmu yang penting, ilmu-ilmu yang berguna lah untuk diri kita dan juga untuk bangsa dan negara kita lah, dan agama kita lah. Kalau kita lihat sekarang ni banyak kemudahan-kemudahan untuk kita belajar melalui internet dan sebagainya. Sebab kalau macam zaman-zaman saya dulu mungkin susah. Internet tu belum lagi digunakan begitu meluas. Apa-apa kita nak dapatkan ilmu, kita terpaksa pergi ke perpustakaan ataupun kita terpaksa membeli bahan bacaan. Tetapi sekarang ni dengan ada internet, mana-mana kita boleh dapatkan dia punya maklumat dia lah. Itu dari segi motivasi lah. Jadi
perlu ada satu mental yang kuat lah untuk kita belajar sebab kita terpaksa membuat tugasan dan sebagainya dan terpaksa kita ambil beberapa subjek lah. Jadi itu sebagai satu cabaran lah. Sebenarnya dia boleh boleh ataupun macam tugasan tu sebenarnya boleh disiapkan lah kalau kita mempunyai disiplin diri yang tinggi. Disiplin diri tu yang akan membentuk kita lah. Kalau kita tengok askar ke polis ke, dia ada dia punya disiplin dia. Dia berbaris, bila dia jumpa dia punya pegawai-pegawai dia, ada dia punya protokol dia lah. Sama juga macam kita belajar lah, mesti ada kita punya disiplin kita untuk kita menuntut ilmu lah. Okey, kemudian pelajar berusaha membina sasiah pelajar berasaskan fikrah muslih. Masa ni ada satu modul lah nama dia fikrah muslih. Mungkin ada yang terlibat dengan program-program bersama pensyarah lah. Program fikrah muslih yang membimbing yang ada satu modul lah yang disediakan oleh pihak hal ehwal pelajar lah untuk menjadi seorang atau untuk melahirkan pelajar masa ni sebagai pelajar berasaskan muslih ni. Dia ada dia punya singkatan dia lah, muslih tu apa. Okey, ini disediakan oleh ketua jabatan lah. Ini adalah berkaitan dengan borang penilaian dan benda ni akan borang ni akan dinilai ataupun akan diberikan kepada pelajar pada akhir semester untuk dinilai lah. Dan sekolah pendidikan pun akan bagi juga borang ni untuk dinilai sebab bahagian akademik pun akan bagi, sekolah pendidikan pun akan bagi juga borang ni untuk kita punya rekod lah penilaian. Jadi mungkin pelajar ni akan isi 2 kali lah. 2 kali dia punya borang penilaian ni, satu untuk masa, satu lagi untuk sekolah pendidikan. Okey, itu penerangan berkaitan dengan tu. Okey, seterusnya kita pergi pada kita punya tajuk lah. Tajuk bab 1 ekonomi zaman tradisional. Okey. Saya ada cuba rekod dia punya kuliah ni ataupun kelas ni sebab mungkin saya akan upload video rakaman ni dekat YouTube lah. Jadi mana-mana pelajar yang tak dapat masuk kelas hari ni, mereka boleh tengok dekat YouTube lah. Sebagai alternatif lah. Alternatif. Jangan semua tak masuk kelas. Kelas tu wajib wajib masuk. Siapa yang belum isi kehadiran kena isi dia punya tu. Okey, Suraya tak pandai edit. Okey, Suraya, nanti saya akan tandakan awak punya kehadiran dekat Excel tu nanti. Saya akan tandakan. Jadi siapa yang nak gunakan kehadiran ni, dia kena install dia punya apps dia. Install dia punya apps dia, barulah boleh masukkan dia punya kehadiran tu lah, apps dekat Play Store ataupun Android ataupun Google Play dia punya tu. Kena install dia punya apps dia dulu Microsoft Google Meet punya tu ataupun Google apa nama dia, Google Sheet untuk dia. Kena install dia punya apps dia dulu, baru boleh awak tanda kehadiran dia. Okey, bab 1 ekonomi zaman tradisional. Okey. Nota ni saya rasa saya dah beri hari tu. Okey, jadi saya akan mungkin ada yang dah baca. Jadi saya akan terangkan baliklah dia punya ni. Okey, kerajaan agraria dan juga kerajaan maritim dan juga peranan orang-orang tempatan.
Okey, ni berkaitan dengan apa ni, Asia Tenggara lah. Dia fokus kepada Asia Tenggara lah. Dia punya biasanya pada permulaan sesebuah kerajaan dia ada satu macam apa ni, penempatan lah, penempatan yang terawal lah, barulah dari sedikit demi sedikit dia akan berkembang lah menjadi sebuah apa ni, sebuah kawasan ataupun sebuah daerah ataupun sebuah kerajaan, kemudian dia akan jadi sebuah negara lah. Proses dia bermula daripada macam gitulah, daripada sedikit besar-besar, kemudian dia akan berkembang lah sehinggalah sekarang lah yang kita nampak. Jadi setiap negara ni dia ada dia punya kawasan masing-masing lah. Mungkin ada yang berubah akibat struktur muka bumi, ada yang berubah akibat apa ni, penjajahan, mungkin ada yang berubah akibat daripada apa ni, penaklukan dan sebagainya lah. Itu antara isu-isu yang berlaku lah, dan isu-isu tu masih lagi apa ni, berlaku pada masa sekarang, tapi dalam bentuk yang lain lah. Mungkin kalau kita nampak, kalau dulu penjajahan tu mungkin berlaku dari segi kekuatan angkatan tentera, tetapi mungkin dari aspek sekarang ni mungkin penjajahan tu dalam bentuk yang lain, mungkin dari segi bentuk pemikiran, mungkin penjajahan tu dalam bentuk apa ni, kekuatan ekonomi dan sebagainya lah. Itu yang berlaku lah pada zaman sekarang lah. Okey, kerajaan-kerajaan Melayu zaman tradisional adalah berasaskan ciri-ciri maritim dan agraria, termasuk seperti kerajaan Kedah Tua, Sriwijaya, Majapahit, Funan dan juga Angkor lah. Ini antara kerajaan-kerajaan yang terawal lah, yang terawal yang ada. Okey, kalau kita lihat yang pertama adalah kerajaan maritim. Kalau kita lihat maritim itu adalah berkaitan dengan berkaitan dengan laut lah, maritim. Okey, bergantung kepada kegiatan perdagangan serta kegiatan yang berkaitan dengan laut. Kenapa laut? Okey, kalau kita lihat laut ni merupakan salah satu apa ni, sumber untuk makanan. Yang pertama sumber makanan, kemudian adalah sumber pengangkutan. Dan laut ni ataupun muara sungai ni dia menjadi alat perhubungan lah. Kalau kita lihat pada zaman dahulu kenderaan macam sekarang ni belum wujud lagi lah, cuma ada apa ni, kenderaan maksudnya macam motorcar lah, tetapi kalau dulu mungkin mereka ataupun menggunakan gajah ataupun binatang-binatang yang lain lah, kuda ataupun lembu ataupun kaldai untuk sebagai untuk pengangkutan darat lah, untuk mereka membawa dia punya barangan lah. Okey, kemudian terletak di pesisiran pantai dan muara sungai lah. Jadi kat situ lahirlah ataupun adalah dia punya pengangkutan laut yang digunakan lah, seperti kapal-kapal ataupun bot-bot yang besar untuk mengangkut dia punya barangan lah, dan juga sebagai untuk pengangkutan untuk bergerak daripada satu kawasan ke kawasan yang lain lah. Sebab kita tahu di kawasan Asia Tenggara ni dikelilingi oleh laut Cina Selatan lah. Laut Cina Selatan itu merupakan salah satu apa ni, jalan utama lah untuk mereka berhubung antara satu sama lain lah. Okey, laut dan sungai menjadi laluan utama. Sebab apa? Sebab di kawasan Asia Tenggara ni pada peringkat awalnya dikelilingi oleh laut, iaitu yang kita tahu. Yang kedua adalah dipenuhi dengan hutan-hutan yang tebal lah, hutan-hutan pokok, contohnya kayu-kayu balak dan sebagainya lah, yang besar-besar, yang menyukarkan untuk mereka bergerak. Jadi sebagai apa ni, sebagai laluan utama mereka akan gunakan sungai dan juga ataupun laut itulah sebagai pengangkutan mereka. Kemudian daripada situ wujudlah pelabuhan yang boleh menjadi mereka sebagai salah satu tempat mereka transit lah, untuk singgah atau untuk berlabuh, untuk datang. Dan mereka ni
kenapa perlunya pelabuhan? Biasanya pelabuhan ni adalah satu tempat yang mereka boleh mendaratlah. Kapal-kapal tu boleh berhentilah dan mereka tak boleh pergi mana-mana tempat dengan sesuka hatilah. Mungkin kawasan tu cetek dan sebagainya akan memberi masalah-masalah yang lain. Tetapi bila adanya pelabuhan, mereka ada satu tempat yang khaslah untuk mereka berhenti. Dia sama macam kalau kita macam kita naik bas lah daripada Johor ke KL, mesti ada terminal bas yang untuk tempat kita nak berhentikan dia punya penumpang lah. Kemudian daripada situ mereka boleh pergilah ke mana-mana destinasi masing-masing lah. Yang penting ada, setiap negeri ni dia ada dia punya terminal bas ataupun setiap negeri ni dia ada pelabuhan-pelabuhan mereka sendirilah. Kalau dekat Johor ni dia ada pelabuhan Pasir Gudang, pelabuhan Tanjung Pelepas, pelabuhan Kelang dan macam-macam pelabuhan pada setiap negeri masing-masing lah. Tujuan dia adalah bila kita menggunakan pengangkutan laut ni, dia kurang sibuk lah berbanding dengan pengangkutan darat lah. Kalau kita lihat di jalan raya ni banyak kenderaan-kenderaan yang keluar lah. Kalau contoh pada waktu pagi pada waktu pagi ni banyak kenderaan-kenderaan, kereta, lori, motosikal yang keluar untuk pergi bekerja ataupun untuk menghantar dia punya barang masing-masing lah ke destinasi mereka. Tetapi bila kita menggunakan jalan laut, dia lebih terbuka dengan luas lah. Jadi mereka boleh bebas lah. Sama juga macam kalau kita menggunakan pengangkutan udara lah. Tetapi dari segi kos tu mungkin berbeza lah. Dan antara yang paling menjimatkan dari segi kos adalah menggunakan pengangkutan laut. Kita boleh membina kapal-kapal kargo yang besar untuk membawa kontainer dan semua barangan tu boleh dibawa dalam satu masa. Sebab laut ni memang satu dia punya kedalaman dia ataupun dia kelebaran dia begitu luas lah, berbeza dengan jalan raya lah ataupun jalan darat. Tetapi kalau menggunakan pengangkutan udara mungkin dari segi kuantiti ataupun kapasiti yang boleh masuk tu amat tak sama macam menggunakan kapal lah. Begitu ya. Kemudian pelabuhan amat penting sebagai pusat perdagangan. Biasanya mereka akan berjumpa lah antara pedagang-pedagang tu. Mereka boleh berbincang dan mereka akan melaksanakan aktiviti perdagangan lah menggunakan sistem barter ataupun mereka menjalankan transaksi lah. Macam sekarang lah pun sama. Proses yang berlaku pada zaman dahulu masih lagi berlaku pada zaman sekarang lah. Jadi setiap negeri ni dia ada dia punya pelabuhan sebagai transit lah. Mungkin barang-barangan tersebut daripada luar negara dan datang contohnya dekat negara kita untuk dipasarkan lah. Dan produk daripada negara kita akan dipasarkan kepada negara mereka. Itu yang proses yang berlaku lah. Contohnya negara kita kaya dengan getah ataupun kelapa sawit ataupun minyak petrol daripada Petronas lah. Dan benda-benda tu semua, produk-produk tu semua menjadi permintaan yang tinggi. Mendapat permintaan tinggi di negara-negara Eropah ataupun di negara-negara India ke China ke dan sebagainya lah. Jadi produk daripada mereka contoh teknologi ataupun kain dan sebagainya mereka akan hantar dekat negara kita lah. Kita akan melaksanakan aktiviti import dan ekspor lah. Itu yang berlaku. Dan setiap negara biasa dia ada dia punya produk masing-masing lah. Tetapi kalau kita lihat contoh negara Singapura negara Singapura ni dia tak ada dia punya produk dia sendirilah. Dia banyak melakukan inovasi ataupun berkaitan dengan teknologi lah. Sebab kalau kita lihat pada negara Singapura ni mereka tidak mempunyai ladang-ladang yang kelapa sawit dan sebagainya sebab ruang tanah ataupun negara mereka ni kecil antara negara yang terkecil di dunia lah. Tetapi dari segi kemampuan, dari segi teknologi, dari segi sumber kewangan mereka begitu banyak lah. Sebab tu kalau kita lihat dekat negara Asia Tenggara ni, Singapura merupakan salah satu pelabur besar lah, pelabur yang terbesar lah dalam negara Asia Tenggara. Walaupun negara mereka kecil tetapi
dari segi kemampuan, kekuatan mereka tu amat tinggilah dia punya tu ya. Kemudian tempat menyimpan barang perdagangan sementara dihantar ke destinasi yang sepatutnya mereka akan berhenti dahululah. Sebab apa? Sebab pada masa dahulu ada bila mereka untuk bergerak ni mereka menggunakan tenaga daripada angin lah, angin monsun barat laut, angin monsun timur laut untuk membawa kapal-kapal layar mereka lah. Tetapi pada masa sekarang ni kebanyakan kapal-kapal ni telah ada dia punya enjin, yang memudahkan untuk mereka bergerak dan mereka tidak perlu lagi menunggu angin lah untuk bergerak. Tetapi kuasa angin ni banyak digunakan dalam aktiviti-aktiviti sukan, pelayaran dan sebagainya lah. Kemudian tempat persinggahan pelayar dan juga juragan lah. Nahkoda kapal ni dia akan singgah lah untuk berehat lah. Sebab tu kalau kita lihat dalam aktiviti-aktiviti pelancongan ni salah satu sumber pendapatan kepada negara lah selain daripada aktiviti pertanian dan sebagainya, peternakan, aktiviti pelancongan merupakan salah satu aktiviti yang terbesar lah. Kalau kita lihat dekat mana-mana negeri mesti ada dia punya hotel-hotel ni lah istilah sekarang lah tapi kalau dulu mereka ada tempat-tempat untuk mereka singgah berehat sebelum meneruskan perjalanan lah sebab manusia ni dia merupakan salah satu makhluk yang lemah. Mereka perlu ni berehat ataupun perlu tidur sebelum pergi ke destinasi yang seterusnya lah dan dalam masa yang sama mereka boleh apabila mereka berada di sini lah ataupun berehat dan sebagainya mereka akan berbelanja lah. Berbelanja dia kat situ akan berlakunya aktiviti-aktiviti perniagaan lah. Industri makanan, industri barang-barangan cenderamata akan berlaku dia punya peningkatan lah. Kat situ kalau kita dapat dia punya kitaran ekonomi. Sebab tu ekonomi ni dia tidak boleh disekat lah. Akan menimbulkan masalah lah. Sebab dari segi contohnya kalau kita lihat masa PKP hampir 2 tahun lebih 2 tahun setengah macam gitu bila kerajaan menutup disebabkan oleh COVID-19 tu banyak syarikat-syarikat yang hampir muflis ataupun muflis industri pelancongan hampir bankrupt kerana tidak ada pelanggan dan sebagainya lah. Begitu juga rakyat masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan sehingga ada yang sanggup membunuh diri lah disebabkan hutan ataupun disebabkan oleh tekanan dan juga pelbagai masalah-masalah yang lain. Tetapi macam sekarang ni aktiviti telah dibuka sepenuhnya lah. Manusia ni bebas dan bergerak. Kalau kita lihat banyak pasar malam ke ataupun manusia ataupun boleh bersolat dan sebagainya, itu merupakan salah satu nikmat yang terbesar lah yang kita boleh nampak lah. Ada banyak dia punya perubahan-perubahan yang baik lah yang berlaku selepas sekatan PKP tu dilonggarkan ataupun dibenarkan lah. Jadi aktiviti tu kembali akan rancak dah dan akan menyebabkan banyak pelabur-pelabur yang akan datang lah dan masyarakat kita ataupun rakyat di sini boleh kembali dalam kehidupan normal baru lah. Normal baru ni maksudnya kalau kita pergi sekarang ni dah digalakkan lah untuk memakai pelitup muka lah untuk kawasan-kawasan yang tertutup dan sebagainya lah. Kehidupan normal baru tu berbeza lah dengan yang sebelum ni lah. Okey, kemudian contoh negeri ataupun kerajaan yang bersifat maritim lah. Yang pertama adalah kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya, ini dekat Indonesia lah. Macam sekarang ni dikenali sebagai Indonesia. Dan kalau kita lihat peta dekat sini lah. Malaysia pada masa ni belum lagi wujud lah. Malaysia ni masih lagi belum wujud pada masa tersebut lah. Sebab pada zaman-zaman dahulu ni masing-masing kerajaan ni dia ada dia punya negara dia masing-masing lah. Jadi siapa yang kuat dia akan jadi sebuah kerajaan lah. Kemudian biasanya kerajaan ni dia ada proses dia lah. Dia akan naik kemudian dia sampai ke puncak dia akan jatuh lah. Itu proses yang
yang berlaku sekiranya kita tidak belajar daripada sejarah. Itu yang orang-orang muda lah terutamanya lah, ataupun kita semualah mesti berhati-hatilah. Kita tak nak berlaku pada perkara yang sama berlaku juga pada masa sekarang lah. Akan memberi kesan yang buruk lah. Masyarakat akan mengalami kesusahan. Contohnya kalau kita lihat macam negara-negara yang dijajah ataupun negara-negara yang diserang akan menyebabkan berlaku kemusnahan, kematian yang memberi satu keadaan yang mengerikan lah. Contohnya dalam peperangan dan sebagainya lah. Sebab tu negara ni masyarakat ataupun generasi yang akan datang perlu belajar dia punya sejarah dan menjaga dia punya negara masing-masing daripada dijajah. Lagi sekali lah. Okey, kemudian kerajaan Kedah. Kerajaan Kedah tua yang terletak di negeri Kedah lah. Kedah tua. Kerajaan Melaka. Kerajaan Melaka ni dekat sini lah, antara kerajaan yang pada satu masa ni menjadi salah satu buah kerajaan yang paling terkuat di Asia Tenggara lah. Tetapi sayanglah Melaka jatuh lah dia punya kerajaan dia lah. Dan ada beberapa peristiwa lah yang berlaku yang menyebabkan kejatuhan Melaka tu. Kemudian kerajaan Johor. Okey, kerajaan Johor ni dekat bawah ni lah. Orang Johor ni mesti tahulah dekat mana dia punya kedudukan lokasi Johor. Okey, kemudian kita lihat satu persatu lah. Yang pertama adalah kerajaan Sriwijaya. Okay, merupakan pusat kerajaan Melayu yang merupakan sebuah kerajaan Melayu yang berpusat di Palembang, Sumatera Utara. Dan kalau kita lihat orang Melayu ni, dia bukan sahaja ada di Semenanjung Tanah Melayu, Sabah Sarawak, dan mereka juga ada di Indonesia. Di Indonesia, kalau kita pergi dekat Indonesia ada restoran-restoran Melayu lah. Maksudnya pada zaman dahulu ni, ini merupakan salah sebuah macam kepulauan Melayu lah. Kepulauan Melayu. Jadi orang Melayu lah yang orang penduduk asal lah dekat kawasan Kepulauan Melayu, walaupun ada ada juga orang yang mendakwa begitu begini penduduk asal ni bukan orang Melayu dan sebagainya, tetapi sejarah menunjukkan orang Melayu ni berada pada kawasan Kepulauan Melayu ni walaupun pada masa sekarang ni mereka dipisahkan oleh sempadan negara masing-masing, tetapi dia punya DNA Melayu tu masih lagi ada lah. DNA Melayu tu masih ada walaupun mereka berbeza negara. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Sabah Sarawak, Filipina dan sebagainya, itu merupakan salah satu kepulauan Melayu lah. Selatan Thailand, Champa dan sebagainya, ada orang-orang Melayu dekat sana. Sebab pada masa dahulu orang Melayu ni begitu terkenal lah. Terkenal dengan pelbagai kemahiran lah. Okey, pusat pemerintahannya terletak di Tenggara Sumatera, iaitu tepi Sungai Musi, iaitu kota Palembang sekarang lah. Kota Palembang sekarang merupakan salah sebuah kerajaan maritim yang terawal dan terbesar, kerajaan Sriwijaya. Okey, kerajaan ini telah diasaskan pada akhir kurun ke-7 dan berakhir pada kurun ke-13 lah. Dan itu yang kita kena ingat lah. Biasanya sebuah kerajaan ni dia akan naik dan kemuncak dia dan dia akan jatuh disebabkan adalah dia punya masalah-masalah dalaman dan juga masalah-masalah luaran lah. Kalau masalah-masalah luaran mungkin disebabkan oleh serangan daripada tentera musuh, ataupun kalau dalaman ni mungkin berkaitan dengan pembelotan ataupun berlakunya rebutan kuasa dan sebagainya lah yang menyebabkan kerajaan tersebut tu jatuh lah. Okey, kawasan kerajaan Sriwijaya mempunyai kelebihan dari sudut perhubungan melalui sungai ke kawasan hutan rimba di Sumatera dan Semenanjung, termasuklah kejajahan takluknya termasuk di Kepulauan Riau Lingga dan kawasan hutan bakau yang berdekatan lah. Jadi kalau kita lihat macam Kepulauan Melayu ni, sebenarnya ada banyak sumber-sumber yang ada lah. Walaupun dikelilingi oleh laut ataupun sungai, mereka sumber-sumber alam tu mereka begitu banyak lah yang menjadi satu tarikan lah kepada musuh dan juga
pihak-pihak Inggeris untuk datang ke tanah Melayu lah. Okey, menguasai bandar-bandar pelabuhan Melayu seperti Kedah Tua, Melayu Jambi dan Kerajaan Palembang di Sumatera, kemudian telah menjadi pelabuhan yang makmur dan kaya lah. Okey, pelabuhan Kerajaan Sriwijaya pula terletak berhampiran dengan pertembungan Laut Cina Selatan, Selat Melaka dan Selat Sunda yang amat sesuai untuk persinggahan para pedagang. Jadi laluan Laut Cina Selatan ni merupakan laluan daripada laluan utamalah perdagangan, sebab kalau kita lihat negara China pada masa tersebut adalah salah satu pengeluar sutera ataupun kain yang terbesar lah, menjadi permintaan yang tinggi, manakala kalau di sebelah India dia punya barang-barangan mereka lah. Jadi Sriwijaya ini merupakan tempat mereka untuk bersinggah lah, daripada angin monsun timur laut dan juga angin monsun barat laut yang membawa kapal-kapal daripada China dan juga daripada Eropah dan juga India lah. Dan apabila mereka singgah ni bukan setakat sebagai salah satu tempat untuk mereka berbincang lah ataupun mereka menjalankan aktiviti perdagangan, sebab bukan sahaja daripada pedagang Cina, pedagang India, pedagang tempatan, pedagang-pedagang lain pun akan berada di pelabuhan lah dekat Sriwijaya tu untuk menjalankan aktiviti, dan mereka dapat menjimatkan dari segi masa mereka lah. Jadi mereka ni tak perlu pergi dekat negara China untuk dapatkan barangan tersebut. Jadi mereka boleh berkumpul di pelabuhan Sriwijaya contohnya untuk mendapatkan barangan masing-masing lah. Kemudian pelabuhan Kerajaan Sriwijaya merupakan pelabuhan yang sibuk dengan beratus-ratus buah sampan. Pada masa tersebut banyak sampan-sampan yang digunakan lah untuk mengangkut barangan lah. Sebab apa? Sebab kapal-kapal yang besar kapal-kapal yang besar ni tak boleh masuk ke kawasan-kawasan yang kecil ataupun kawasan yang pedalaman lah. Biasanya kapal-kapal ni akan berada dekat pelabuhan, daripada pelabuhan akan diagihkan kepada kapal-kapal yang kecil, kemudian baru akan sampai ke daratan lah. Dia proses dia macam gitulah. Okey, yang memuatkan tikar, nipah, kulit kura-kura, liling, lebah dan juga kayu wangi lah. Ini antara barang-barangan yang mendapat permintaan yang tinggi lah. Dan setiap negara ni sebenarnya dia mempunyai kemahiran masing-masing dan benda-benda tu semua boleh dijual ataupun diimport ataupun dieksport lah. Kalau kita lihat macam sekarang lah, warga-warga asing yang datang negara kita lah, mereka ada juga yang membuka perniagaan-perniagaan mereka lah. Contohnya kalau kita lihat masyarakat Pakistan Pakistan ni mereka datang negara kita membawa kapet. Jadi kalau kita lihat kapet ni walaupun sinonim dengan orang Pakistan lah, sinonim dengan orang Pakistan. Jadi itu merupakan yang tak ada dekat negara kita. Jadi kapet-kapet ni merupakan salah satu keperluan lah, dekat rumah ke, dekat masjid ke, ataupun dekat tempat-tempat pejabat dan sebagainya lah, kapet tu kan. Kalau contoh masyarakat Indonesia, mereka terkenal dengan kayu jati semua. Jadi benda-benda tu yang boleh menjadi salah satu sumber pendapatan ataupun salah satu sumber perniagaan yang boleh diusahakan lah. Dan juga banyak lagi barangan-barangan yang lain lah. Kalau kita lihat macam sekarang ni banyak produk-produk daripada luar negara lah. Macam contoh berkaitan dengan teknologi kenderaan dan sebagainya lah. Contoh baru-baru ni berkaitan dengan isu isu bekalan makanan lah, contohnya ayam dan sebagainya, ada sehingga kerajaan kita terpaksa mengimport daripada negara luar untuk dipasarkan ke dalam negara kita lah. Maksudnya walaupun kita dapat menghasilkan produk makanan kita sendiri, tetapi tidak mencukupi untuk menampung permintaan lah. Dan ada juga macam produk-produk kita ni walaupun dihasilkan negara kita tapi tidak digunakan untuk rakyat negara kita. Sebab apa? Sebab produk tersebut mendapat permintaan yang tinggi daripada luar negara. Contohnya
minyak Petronas. Minyak Petronas ni, minyak yang kita pakai ni sebenarnya kita beli daripada luar, walaupun kita merupakan salah satu pengeluar minyak terbesar dunia lah. Sebab minyak negara kita ni mempunyai kualiti yang terbaik, yang tinggi, yang menyebabkan kalau kita jual kepada, ataupun kalau kerajaan jual kepada rakyat negara kita, mungkin pendapatan negara itu tidak banyak lah, berkurang. Kalau dijual di luar negara, mendapat harga yang lebih tinggi lah, dia berbeza. Sebab minyak yang berada dekat dasar laut ni berbeza dengan minyak yang berada dekat daratan. Kalau macam Arab Saudi apa semua, kebanyakan minyak mereka berada di darat lah. Tetapi dekat kawasan Asia Tenggara ni, minyak-minyak dia berada di dalam laut. Itu beza dia dari segi kualiti dia lah. Mungkin dari segi karbon dia mungkin lagi bersih lah, berbeza lah. Okey, kemudian ini antara contoh dia punya peta dia lah, ataupun laluan dia lah, kerajaan-kerajaan yang terawal lah, Sriwijaya ni. Dia punya tu. Okey. Okey, menjadi pusat perdagangan untuk barangan dari negara India, Asia Barat, China dan juga wilayah yang di bawah jajahan takluknya lah. Kalau kita lihat macam peta laluan ni, kalau kita lihat dekat atas ni adalah China lah. Dekat sebelah sana India. Jadi merupakan salah satu laluan lah. Laluan yang mesti dilalui lah. Sebab tu kalau Selat Melaka ni, nama tu terpahat. Nama Melaka tu yang terpahat. Maknanya salah satu pengiktirafan lah. Bukan saja-saja dia letak Selat Melaka tu. Maknanya ada dari segi sejarah dia lah. Tetapi macam baru-baru ni timbul masalah daripada China lah, yang mengatakan Laut China Selatan ni nama negara mereka. Jadi apa yang ada dekat Laut China Selatan ni dia yang punya lah, sehingga menimbulkan konflik antara negara lah. Sebab bila dah sebut nama Laut China Selatan ni, seolah-olah apa yang ada dekat kawasan ni adalah negara China yang punya lah. Dia berlaku macam gitulah. Okey, ini merupakan laluan lah. Dan kalau kita lihat macam contoh sebelum ni ada juga ura-ura lah, untuk menjimatkan laluan. Sebab sebelum ni bila kapal-kapal nak lalu ni mesti akan lalu dekat bawah ni, dekat Singapura. Kemudian lalu Selat Melaka, terus akan pergi dekat atas lah. Dekat atas ni. Dan baru-baru ni lah, bukan baru-baru ni, sebelum-sebelum ni ada juga cadangan daripada kerajaan Thailand lah, untuk menjimatkan tempoh laluan tu. Mereka cuba membuat satu laluan khas untuk menjimatkan daripada China ke India ni. Dia akan buat satu macam terusan lah, macam terusan Suez lah. Jadi kapal-kapal ni tak perlu lalu daripada bawah, sehingga menimbulkan keresahan lah kepada Singapura lah. Kalau kerajaan Thailand cuba membuat satu terusan laluan pintas daripada China ke India ataupun Barat, mungkin pelabuhan Singapura tu akan bankrupt. Itu satu isu yang besar lah. Pelabuhan Tuas akan bankrupt lah. Sebab kapal-kapal tu mungkin tak akan lalu dekat Singapura lah untuk berlabuh. Sebab Singapura ni salah satu dia punya sumber ekonomi terbesar mereka adalah pelabuhan lah. Pelabuhan. Sebab tu kalau lihat sekarang Singapura ni membangunkan salah satu pelabuhan yang terbesar di dunia, pelabuhan untuk untuk kapal-kapal singgah lah. Dan biasanya negara-negara Eropah dan sebagainya akan menggunakan Singapura lah sebagai tempat, sebagai pusat ataupun untuk mereka membuka dia punya cawangan lah. Kemudian barulah dia akan buka negara-negara yang ke negara-negara lain dia punya cawangan. Tetapi biasanya untuk region ataupun kawasan Asia Tenggara ni, pejabat mereka mesti berada di Singapura, daripada negara-negara Eropah lah. Sebab kita tahu pun negara Singapura ni dia lebih pro kepada Amerika lah. Jadi dari segi kelebihan yang mereka ada tu menjadikan Singapura tu salah satu negara yang maju lah, maju dan berkembang. Dan apa-apa teknologi dan kepakaran yang terkini kebanyakan ada dekat negara Singapura. Walaupun
negara mereka kecil, tetapi dari segi kekuatan ekonomi, kekuatan ketenteraan dan dari segi kekuatan ilmu pengetahuan banyak berada di negara mereka lah dia punya tu. Sebab tu mereka boleh menguasai kawasan-kawasan ataupun dari segi pelaburan ataupun dari segi perdagangan tu mereka berjaya lah sehingga sekarang lah. Okey. Kemudian kerajaan Sriwijaya juga terletak di tengah-tengah kawasan perdagangan rempah di rantau Asia Tenggara, menyebabkan kerajaan ini menjadi pusat pengumpulan rempah ratus dan hasil-hasil lain yang diperlukan oleh pedagang. Dan kalau kita lihat kepada kenyataan ni lah, yang saya rasa ni rempah ratus tu mungkin salah satu lah, tetapi sebenarnya kawasan-kawasan Asia Tenggara ni dia kaya dengan bahan-bahan mineral yang lain lah, yang menjadi tumpuan negara-negara barat untuk berlumba-lumba lah untuk menjajah ataupun untuk mengambil hasil bumi lah, terutamanya yang berkaitan dengan timah, emas dan bahan-bahan mineral yang lain lah. Kalau rempah ratus sahaja dia mungkin salah satu faktor lah, tetapi ada lagi benda-benda yang lain mereka cuba dapatkan lah untuk kegunaan mereka lah. Sebab kalau dulu siapa yang paling kuat, mereka lah akan menjadi ketua. Sebab tu mereka berlumba-lumba untuk keluarlah untuk menjajah selepas kejatuhan kerajaan Islam di Turki, di Uthmaniyah tu. Jadi menyebabkan orang-orang Eropah ataupun orang-orang Inggeris ni berlumba-lumba datang ke Asia Tenggara lah untuk menyebarkan dia punya pengaruh mereka. Dan kalau kita lihat kesan dia sampai sekarang lah, apa yang berlaku di mana-mana negara lah. Okey, kemudian perdagangan emas dan kapus barus telah menyebabkan kerajaan ini menjadi kaya raya lah. Dan emas ni salah satu negara Asia ni, terutamanya di di Tanah Melayu lah, merupakan salah satu pengeluar emas yang terbesar di dunia lah, pengeluar emas yang terbesar di dunia. Dan emas tu masih lagi ada lah, tetapi dalam kuantiti yang terhad lah, tak sama macam dahulu. Sebab tu kalau kita lihat macam raja-raja Melayu kalau kita lihat banyak dia punya warna-warna yang digunakan warna kuning lah, yang melambangkan emas tu lah, maknanya kemewahan. Sebab tu emas ni harga dia susah nak jatuh. Emas ni merupakan mendapat permintaan yang tinggi lah, terutamanya di kalangan kaum hawa lah, dia macam gitu. Okey, dalam tempoh tenang semasa musim angin monsun, barangan dari seberang laut mudah dipunggah di pelabuhan kerajaan Sriwijaya seperti barangan mutiara, bau-bauan, air wangi, bunga Cina, kasturi, batu ambar, sutera dan sebagainya lah. Itu antara produk-produk lah yang mereka bawa lah. Hasil-hasil setempat boleh dipilih, digeritkan, dicampur dan dimuatkan ke kapal dan selebihnya disimpan untuk pembeli-pembeli yang lain lah. Biasanya sesuatu produk atau barangan tu dia ada dia punya kualiti dia lah, yang digeritkan lah. Sama macam contohnya mudah adalah telur lah, ada grade A, grade B, grade C, grade D, sampailah grade F lah, yang telur yang paling kecil lah. Dan setiap grade itu mempunyai berat ataupun harga yang berbeza lah. Okey, di samping itu terdapat kemahiran untuk membaiki dan membekal kapal untuk pelayaran pulang. Biasanya kapal-kapal ni perlu dibuat penyelenggaraan. Ada yang rosak, ada yang bocor, ada yang perlu diganti dia punya barang dia. Itu merupakan faktor-faktor yang penting lah sebagai pelabuhan. Mereka menyediakan kemudahan-kemudahan untuk penyelenggaraan kapal lah. Dan sementara menunggu kapal-kapal tu siap untuk diperbaiki dan sebagainya, jadi masa itulah mereka gunakan untuk menjalankan urus niaga lah, untuk berehat dan sebagainya. Okey, kerajaan Sriwijaya telah memastikan terdapatnya etika perdagangan yang baik dan segala kemudahan perniagaan untuk bergerak sebagai sebuah pelabuhan entrepot. Bila dah makin lama makin berkembang tu perlu adalah
penjagaan lah ataupun benda-benda sampingan sebagai tempat tinggal lah, ataupun makanan lah yang boleh digunakan lah untuk mereka berehat dan untuk mendapatkan makanan untuk dimakan lah. Biasanya kalau kita pergi mana-mana tempat pun mesti ada, contohnya R&R lah, mesti ada tempat makan, ada tempat buang air, ada tempat solat, mungkin ada hotel ke dan sebagainya lah. Jadi benda-benda yang macam gitu, walaupun dulu dah ada tapi sekarang masih lagi wujud lah. Dari segi kemudahan lah, kemudahan untuk para pedagang. Dan bila kita ada kemudahan yang baik dan sebagainya, secara tidak langsung akan memberi manfaat lah. Dan mereka akan bukan datang hanya sekali saja, mungkin akan datang berkali-kali lah. Kalau tempat-tempat yang baik yang menjadi viral, contohnya tempat-tempat yang viral tu, mereka akan datang beramai-ramai untuk datang lah, untuk melihat, untuk makan ataupun untuk tinggal di sana. Okey, kemudian Kerajaan Kedah. Okey, kegiatan perdagangan semakin berkembang maju di antara kurun ke-10 dan ke-12 disebabkan oleh penanaman padi di Pamahlana di Kedah. Jadi kalau kita lihat Kedah ni, kalau dulu dikenali sebagai jelapan padi negara lah. Sebab apa? Sebab banyak tempat-tempat penanaman padi lah yang dilaksanakan di Kedah lah. Dan padi ni merupakan ataupun beras selepas padi ditanam akan diproses menjadi beras lah, dan akan dimasak menjadi nasi lah. Dan kebanyakan masyarakat Asia Tenggara ni, makanan ruji dia ataupun makanan utama dia adalah nasi. Adalah nasi, berbeza dengan negara-negara luar lah. Mungkin kalau negara-negara luar, India, mereka makan tepung. Tepung tu merupakan salah satu makanan utama dia lah. Tepung untuk jadikan roti canai, untuk jadikan capati dan sebagainya lah. Itu makanan mereka lah. Tapi di Asia Tenggara ni kebanyakan mereka makan nasi. Okey, pelabuhan kerajaan ini adalah berbentuk entrepot dan yang menjalankan perdagangan barangan dari luar negara seperti Arab dan juga China lah. Dan kalau kita lihat kebanyakan negara-negara semenanjung ni mendapat pengaruh daripada Arab lah, terutamanya selepas berlakunya penyebaran agama Islam lah, yang menyebabkan pengaruh-pengaruh Islam tu wujud dalam masyarakat Melayu lah sehingga sekarang. Okey, pelabuhan ini juga mengumpul hasil-hasil laut dari pusat pemungutan. Dan kalau kita lihat kebanyakan konsep ataupun aktiviti kerajaan-kerajaan lama ni ataupun kerajaan-kerajaan militer lebih kurang sama dia punya aktiviti perniagaan mereka lah. Mereka membujukkan satu pelabuhan dan sebagai pusat pengumpulan pemungutan, kemudian akan dipasarkan lah ataupun sebagai tempat persinggahan. Kebanyakan merupakan aktiviti-aktiviti yang sama lah sampailah sekarang. Kebanyakan bentuk-bentuk ataupun aktiviti yang mereka lakukan hampir sama dengan masyarakat terdahulu lah. Okey, selain itu terdapat juga kemudahan untuk menyimpan barangan lah. Sebab tu kalau kita dekat pelabuhan tu, dia begitu besar lah. Dia bukan untuk setakat kapal berlabuh saja, terbagi sebagai tempat untuk menyimpan stok ataupun barang-barangan tu sebelum diedarkan di dalam negara ataupun dihantar ke luar negara sebagai salah satu tempat transit lah. Transit, kalau mereka nak hantar terus mungkin akan mengambil masa yang panjang lah, ataupun memberi risiko kepada kapal-kapal. Mungkin akan berlaku kerosakan dan sebagainya lah. Sebab kalau kapal rosak di tengah laut ni merupakan salah satu risiko yang besar lah. Kalau kereta rosak di tepi jalan tak ada masalah, kita boleh duduk. Tapi kalau kawasan laut ni mungkin risiko tu lagi bahayalah. Jadi mereka akan pergi dekat antara sebelum pergi dekat destinasi yang betul, mereka akan singgah ke beberapa tempat lah untuk penyelenggaraan, untuk mendapatkan bahan makanan, bahan mentah dan sebagainya sebelum meneruskan dia punya perjalanan lah ke destinasi yang terakhir lah. Jadi pelabuhan-pelabuhan ni penting untuk mereka singgah, untuk mendapatkan bekalan makanan dan untuk membaiki kapal-kapal mereka dan juga untuk mereka berehat lah.
Okey, ini menjadikan pelabuhan di Kerajaan Kedah sebagai pusat pemunggahan kapal di antara dua monsun lah. Sama juga monsun timur laut dan juga monsun barat laut yang membawa kapal-kapal daripada China, India dan negara-negara Eropah lah. Sebab mereka menggunakan kuasa angin lah untuk menggerakkan kapal-kapal mereka lah. Okey, Lembah Bujang merupakan pusat perdagangan yang terpenting di Asia. Kedudukannya yang strategik menyebabkan tempat ini menjadi tumpuan pedagang dari timur dan juga barat. Jadi Lembah Bujang ni merupakan tempat utama lah. Kalau kita lihat Lembah Bujang ni dekat negeri Kedah lah. Negeri Kedah. Kemudian untuk menyimpan barangan dan bekalan makanan dan air yang mencukupi menjadi ekonomi kerajaan ini berkembang dengan pesat lah. Biasanya kalau kita tempat-tempat peninggalan sejarah ni begitu penting lah untuk kita untuk kita kenal pastilah kita punya datuk nenek moyang kita macam mana mereka berkembang lah sehinggalah sekarang lah. Sebab tu kita kena tahu ataupun belajar mengenai sesuatu sejarah. Sebab daripada sejarah lah kita boleh mengetahui kita punya asal usul kita lah. Jadi di sekolah-sekolah pun ada dia ajar mata pelajaran sejarah, walaupun dia berkaitan dengan cerita-cerita lama dan sebagainya. Sebenarnya ia penting untuk sebagai kita punya pengetahuan lah. Okey, kemudian kita pergi pada Kerajaan Melaka lah. Diasaskan oleh seorang putera Sriwijaya yang berbangsa Melayu lah, yang berasal dari Palembang, iaitu Parameswara di antara tahun 1400 hingga tahun 1403 lah. Jadi kebanyakan dipanggil Kerajaan Melayu. Melayu ni bukan setakat Semenanjung saja, tetapi Melayu ni berada di Indonesia dan kawasan-kawasan sekitar dia lah. Sebab Kepulauan Melayu ni merupakan Asia Tenggara sebenarnya, Kepulauan Melayu. Okey, pada awalnya Melaka bukanlah sebuah kerajaan Islam lah. Hal ini berubah apabila Parameswara berkahwin dengan puteri daripada Pasai lah. Itu salah satu cara lah Islam tu disebarkan lah, bukannya melalui peperangan, penjajahan dan sebagainya lah, tetapi melalui sesebuah perkahwinan lah. Okey, agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi Kesultanan Melayu Melaka oleh Sultan Muzaffar Shah. Jadi kalau kita lihat ni orang-orang Melayu ni mendapat Islam ni dengan cara yang begitu mudah lah, mudah, tidak ada paksaan dan sebagainya lah. Dan orang Melayu ni dia amat patuh dan taat kepada pemimpin pada masa tersebut, sultan lah, sultan mereka. Jadi sultan-sultan mereka ni dianggap macam sekarang ni lah, dianggap sebagai pemimpin utama lah. Kalau macam sekarang ni dalam zaman moden ni kebanyakan kuasa eksekutif dan kuasa bukan eksekutif ni dipisahkan lah. Kita ada Perdana Menteri, ada Menteri Besar, kita ada Sultan dan sebagainya. Tetapi masing-masing dalam masyarakat moden ni mereka ada peranan masing-masing lah. Tetapi kalau zaman dahulu sultan-sultan lah yang menjadi pemimpin, yang menjaga ekonomi, yang menjadi duta dan sebagainya lah. Itu peranan yang besar lah. Okey, jadi apabila orang Melayu ni dia memang patuh dan taat kepada Sultan, jadi apa yang Sultan buat, apa yang Sultan larang tu mereka akan patuhlah. Apa yang Sultan contohnya Sultan menganut Islam, jadi orang Melayu akan menganut Islam secara beramai-ramai lah. Itu merupakan salah satu kelebihan lah ataupun nikmat lah Islam yang kita ada sekarang lah. Yang kita yang kita harus jagalah, jaga kita punya agama kita lah. Walaupun ada macam-macam anasir-anasir ke ataupun macam-macam berita-berita ataupun benda-benda lah yang memburukkan Islam, tetapi Islam tu tetap juga akan menjadi salah satu cahaya lah kepada kita semualah pada suatu hari nanti dan juga sekarang ni lah. Okey, pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka berterusan selama lebih 1 abad, 100 tahun dah.
setelah Melaka tewas di tangan penjajahan Portugis pimpinan Alfonso de Albuquerque pada tahun 1511. Ini merupakan salah satu keruntuhan lah atau malapetaka lah yang besar lah yang menyebabkan Empire Melaka tu berpecah sehinggalah Melaka kehilangan dia punya sultan sehingga sekarang lah kesan dia. Walaupun kebanyakan raja-raja Melayu ni berasal dari Kesultanan Melayu Melaka lah, tetapi Melaka sendiri kehilangan dia punya negara dia, walaupun negeri Melaka tu ada, tetapi negara dia hilang lah sebab Empire Melaka pada masa tersebut sehingga ke Indonesia, sehingga ke utara dan sebagainya lah. Okey, Sultan Mahmud Shah merupakan sultan terakhir Kesultanan Melayu Melaka lah. Dan dia ada dia punya kaum kerabat mereka lah yang menjadi sultan-sultan untuk negeri-negeri yang lain lah. Dia punya tu Okey, Kerajaan Melaka adalah sebuah kerajaan maritim lah yang berada di di tepi Sungai Melaka lah. Kalau kita pergi Melaka kita boleh lihat dia punya yang popular adalah Formosa lah. Formosa dekat atas tu ada satu bukit lah. Dulu dikenali sebagai Bukit Saint Paul lah. Sekarang ni dikenali sebagai Bukit Melaka lah. Untuk kerajaan Melaka ni cuba mengembalikan kembalilah kegemilangan sebab dekat atas bukit tu adalah kerajaan Portugis telah membina beberapa monumen lah. Dan dekat situ sebenarnya ada dia punya istana Melaka lah, tetapi telah dimusnahkan lah oleh kerajaan Portugis lah. Mereka telah membina monumen-monumen mereka lah untuk tempat ibadat mereka lah dekat atas tu lah. Okey, pelabuhan Melaka terletak di persimpangan jalan laut dari India dan juga China lah. Dan kalau kita lihat macam Kedah tua tadi Sriwijaya apa semua memang terletak di persimpangan laut dan setiap negara tu dia naik, dia jatuh dan diganti oleh kerajaan-kerajaan yang barulah. Okey, pintu pelabuhannya adalah cukup besar dan dalam bagi membolehkan kapal-kapal besar masuk berlabuh untuk menjalankan kegiatan perdagangan lah. Itu kalau kita lihat Selat Melaka pun memang besar lah, memang sesuai untuk laluan dan kerajaan Melaka ni dia menjaga laluan tersebut lah. Dia ada dia punya pasukan dia sebab tu dia ada Laksamana Bendahara yang menjaga kawasan-kawasan lah. Dan pada masa tersebut kerajaan Melaka berjaya membina kapal-kapal yang pertahanan yang begitu besar lah yang dikenali sebagai kapal Jong kalau tak silap dia ada kapal dia lah, Lancar Kuning yang merupakan salah satu yang menakutkan lah kepada pihak musuh lah. Dia punya kapal dia begitu besar. Maksudnya pada masa tersebut orang Melayu ni sebenarnya hebat lah, hebat sebenarnya dari segi keilmuan dia ataupun kepakaran dia lah, tetapi disebabkan oleh penjajahan dan sebagainya, jadi ilmu-ilmu orang Melayu ni kurang diterjemahkan lah. Macam seolah orang Melayu ni dia hilang dia punya identiti dia lah. Itu yang berlakunya apabila penjajah mula menguasai, sama juga macam kerajaan-kerajaan Islam lah yang lain. Walaupun kita lihat pada masa dahulu empire kerajaan Islam ni begitu hebat sehingga melahirkan ramai saintis-saintis dan sebagainya, tetapi apabila jatuhnya kerajaan Turki Uthmaniyah, seolah-olah penguasaan ilmu ni hanya dikuasai oleh orang-orang bukan Melayu, terutamanya orang-orang barat lah, dan mereka yang menciptakan dia punya undang-undang, dia menciptakan teknologi dan mereka menguasai teknologi, dan kita ni seolah-olah mengguna pakai apa-apa saja daripada mereka, dan apabila timbul masalah kita tidak dapat untuk menanganinya lah. Okey, disebabkan adanya Sungai Melaka, kerajaan ini mempunyai rangkaian hubungan dengan daerah pedalaman lah. Sungai-Sungai Melaka ni kalau kita lihat contohnya dekat
Kampung Mountain apa semua kan, dia ada buat bot-bot lah untuk bot-bot pelancong lah. Jadi kawasan-kawasan Sungai Melaka di terutamanya Kampung Mountain ni digunakan sebagai salah satu pusat pelancongan lah, sehinggalah ke Menara Tamin Sari dan sebagainya lah. Kota Formosa itu salah satu produk pelancongan kalau kita nak lihat dia punya kesan-kesan pembinaan lah ataupun kesan-kesan yang berlaku lah. Jadi dijadikan salah satu pusat pelancongan lah. Okey, faktor kejayaan Kerajaan Melaka sebagai pelabuhan entrepot ialah dua peranan yang dipegang, iaitu sebagai pusat pemungutan utama bagi bunga cengkeh dan juga buah pala, serta menjadi sebagai pusat pengagihan bagi barangan tekstil India lah. Dan mungkin ada peranan-peranan yang lain lah, saya rasa bukan setakat bunga cengkeh saja lah. Kalau ikut bunga cengkeh ni berapa harga yang kita boleh beli dan sebagainya, tetapi sebenarnya ada lagi peranan-peranan yang lain, dan Kerajaan Melaka ni merupakan salah satu sebagai pusat lah, pusat penyebaran Islam yang terbesar lah, sehingga sehingga Islam tu begitu meluas lah, tersebar di Melaka dan juga kawasan-kawasan sekitarnya lah. Sebab tu Empire Melaka pada masa tersebut tu memang begitu besar, memang begitu besar. Tapi kalau Melaka ni berjaya mengekalkan dia punya kerajaan dia, saya rasa sekarang ni mungkin akan ada dia punya perbezaan dia lah dengan masa sekarang lah dia punya tu ya. Okey, peranan kerajaan ini sebagai pusat perdagangan intraport boleh dilihat dalam tiga bentuk lah. Yang pertama adalah bertindak sebagai penerima atau pembeli barangan lah. Jadi biasanya apabila sebuah kerajaan itu telah stabil, mereka akan jadi pemodal lah. Dia boleh membeli barangan itu dalam kuantiti yang banyak dan mereka akan menyimpan dia punya stok barangan tersebut, kemudian mereka boleh menjual kembali barangan tersebut lah. Jadi dia ada kuasa membeli yang begitu kuat disebabkan oleh faktor ekonomi yang baik lah. Sebab tu dari segi ekonomi ni penting lah, sebab macam sekarang ni paling simple lah. Jadi bila kita nak keluar apa, mesti kita kena ada duit lah. Jadi duit itu merupakan salah satu kekuatan ataupun simbol kekayaan lah, ataupun simbol empire pada sesebuah negara lah. Bukan pada masa dahulu, sekarang pun sama lah. Siapa yang menguasai ekonomi, siapa yang menguasai ilmu, dia akan menjadi kuasa dunia lah. Kalau kita lihat macam sekarang ni Amerika Syarikat ni dia hampir benda dia menguasai, dan kerajaan Amerika Syarikat ni menjadi salah satu kuasa veto lah. Kuasa veto yang menjadi kuasa yang boleh memutuskan apa-apa sahajalah. Dia seolah-olah macam jadi kuasa dunia lah yang menguasai. Walaupun baru-baru ni kerajaan China lah cuba mengatasi kerajaan Amerika Syarikat, tetapi tidak berjaya lah. Pada satu tahap tu dia tidak berjaya. Adalah dia punya insiden-insiden yang berlaku lah. Sebab kalau lihat kerajaan China ni, dia banyak sekarang pelabur ataupun pelaburan yang mereka lakukan lah. Kalau kita lihat dekat Malaysia ke, dekat mana-mana negara ke, China ni banyak salah satu pelabur yang terpenting lah selain daripada Amerika Syarikat lah. Kedua, menjadi perantara yang menemukan pedagang timur dan barat dan juga pedagang daripada Nusantara lah, sebagai salah satu transit lah untuk mereka berjumpa untuk menjalankan perniagaan lah. Ketiga, sebagai penyebar, iaitu saudagar Melaka mengedar dan menjual barangan yang dibawa ke Melaka ke tempat yang lain lah. Jadi barang-barang dekat Melaka ni mereka membukalah perniagaan ataupun kedai-kedai untuk mereka menjual barangan-barangan mereka lah. Transit macam contohlah kalau kita pergi pasar lah. Jadi pasar awam tu sebagai pusat pengumpulan, dan dalam masa yang sama pasar awam tu juga sebagai pusat untuk menjual. Jadi para peniaga, para pelanggan, para pemborong berjumpa dekat pasar awam tersebut. Jadi konsep dia macam gitulah. Jadi contoh kalau kita pergi pasar awam yang besar-besar ni, biasanya semua barang tu dah ada dekat situ. Jadi memudahkan untuk mereka berkumpul lah, berbincang, atau untuk mendapatkan produk. Berbeza dengan kedai-kedai yang kecil kedai-kedai yang kecil ni dia tak ada barangan yang begitu banyak Jadi pelabuhan tu lah sebagai satu tempat mereka berkumpul lah. Okey, kemudian kerajaan Johor
Okey, Kesultanan Johor ditubuhkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah, ananda Sultan Mahmud Shah Melaka pada tahun 1528 di mana jajahan yang diperintah oleh kerajaan Johor Riau. Jadi kalau kita lihat Sultan apa ni kerajaan Johor dia mewarisilah kerajaan Melaka lah. Kalau kita lihat macam gelaran sultan ni dia menggunakan nama yang hampir samalah. Sebab apa? Sebab ada dia punya keunikan dia. Kadang-kadang kita lihat macam tadi apa ni? Ni Sultan Mahmud Shah merupakan sultan yang terakhir. Okey, kemudian yang ni Sultan Alauddin anak-anak Sultan Mahmud Shah. Okey, kerajaan Johor menjadi kerajaan maritim yang terpenting selepas kemerosotan kerajaan Melaka lah. Dan kerajaan Johor ni diwujudkan ataupun ditubuhkan untuk mendapatkan semula kerajaan Melaka tu lah. Dia melalui beberapa siri peperangan tetapi tidak berjaya jugalah. Mungkin ada benda-benda yang lain lah ataupun maklumat-maklumat yang lain, sebab kerajaan Melaka ni jatuh disebabkan oleh penyelewengan rasuah yang berlaku di kalangan kaki tangan istana dan sebagainya lah, yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Melaka lah, sabotaj dan macam-macam lah. Ada dia punya peristiwa yang berlaku lah di sebalik itulah. Kalau ikutkan bila Portugis menyerang Melaka tu pada peringkat awal tu memang tak dapat tidak berjaya lah, tetapi disebabkan orang-orang dalam yang penyelewengan pembelotan yang berlaku menyebabkan kerajaan Melaka tu jatuh lah. Okey, Johor telah menjadi pelabuhan penting bagi pedagang-pedagang asing lah. Jadi apabila Melaka jatuh, jadi pedagang-pedagang terutamanya orang Islam tu berpindah ke Johor dan selain tu ada juga macam faktor-faktor kewangan lah. Pihak Portugis mengenakan cas yang mahal lah dan berbeza lah, yang menyebabkan mereka tidak berminat untuk pedagang-pedagang ni tidak berminat untuk pergi ke Melaka lah. Okey, Johor mendapat mengasaskan perdagangan secara langsung dengan China lah, India dan juga Makassar lah. Terdapat pelbagai barangan dagangan dan cukainya yang rendah serta terdapat kemudahan lengkap untuk menyimpan barang dan memperbaiki kapal. Itu biasalah salah satu faktor tarikan adalah dari segi cukai lah. Cukai yang rendah menyebabkan ramailah pedagang-pedagang yang datang lah. Okey, banyak kapal-kapal dagang ingin menuju ke Johor untuk memperoleh barangan dari Nusantara pada harga yang berpatutan lah. Jadi bila sesuatu perniagaan tu bukan setakat untuk mendapatkan keuntungan semata-mata, tetapi juga dapat memberi kebajikan kepada para pedagang lah, iaitu menyebabkan para pedagang ni berminat lah untuk datang. Contohnya kalau kita ada menjalankan aktiviti perniagaan biasanya, ada bagi diskaun ke, ada bagi barangan tu percuma kan dan sebagainya, itu merupakan salah satu tarikan lah, selain daripada layanan yang diterima lah, dia punya macam customer service lah, yang itu . Okey, kemudian kerajaan agraria. Kerajaan agraria adalah kerajaan yang berasaskan kepada pertanian lah. Pertanian. Okey, ia berkembang di lembah sungai. Pada peringkat awal, ekonomi agraria bergantung kepada pemburuan binatang, menangkap ikan dan juga mengotik hasil lah. Kalau kita lihat kerajaan maritim pun nampak dia lebih kepada sungai tetapi ataupun laut, tapi kerajaan agraria pun dia mula berkembang dekat sungai. Sebab apa? Sebab sungai ni merupakan salah satu sumber air lah untuk jadi apa-apa aktiviti ni mesti kena ada air lah, untuk manusia hidup ke ataupun untuk tumbuhan-tumbuhan hidup mesti ada air. Jadi kat situ bermula dia punya penempatan lah, tetapi dia fokus kepada daratan lah. Kalau maritim tu dia lebih kepada laut, dia punya fokus dia.
Okey, ekonomi agraria telah berubah apabila masyarakat sudah mampu menghasilkan makanan sendiri. Kalau dulu masyarakat ni hanya bergantung kepada alam semula jadi. Alam semula jadi. Tetapi pada satu tahap manusia ni mula berfikir ataupun mula mendapat pengetahuan ataupun kemahiran, mereka boleh menghasilkan makanan-makanan mereka sendirilah sehingga sekarang lah. Sekarang macam contoh isu ayam tu lah. Isu ayam tu walaupun negara kita ni ada kawasan-kawasan yang besar dan sebagainya, tetapi bekalan ayam pun tidak mencukupi ataupun bekalan binatang ternakan terutamanya lembu dan sebagainya terpaksa kita import daripada India, daripada Thailand dan sebagainya lah. Contohnya kalau macam sekarang ni Hari Raya Korban Hari Raya Korban ni mendapat permintaan yang tinggi. Jadi walaupun negara kita mempunyai tanah yang besar ataupun ladang yang besar dan sebagainya, tetapi tidak mampu untuk menghasilkan. Mungkin ada kelemahan dari segi pengurusan ataupun hasil pengeluaran dan sebagainya, terpaksa kita import daripada negara-negara luar lah. Jadi macam sekarang ni manusia ni boleh menghasilkan makanan mereka sendiri melalui kepakaran yang mereka ada, walaupun walaupun tidak mempunyai tanah. Contohnya macam sekarang ni kita boleh tanam melalui hidroponik ataupun dekat dalam pasu dan sebagainya, ataupun kawasan yang terhad, maknanya boleh menghasilkan makanan sendirilah selain daripada diwujudkan oleh kebun-kebun ataupun ladang-ladang yang besar lah. Okey, ekonomi agraria sudah tertumpu kepada aktiviti bercucuk tanam dan juga berternak binatang. Sebab apa? Sebab inilah merupakan sumber makanan kepada manusia lah selain daripada ikan lah. Jadi binatang-binatang yang lain perlu diternak dalam kandang-kandang ataupun dalam kebun-kebun dan sebagainya lah. Sebab kalau ikan ni mereka tidak perlu ternak. Walaupun ada ikan-ikan yang tidak, tetapi ikan-ikan yang dekat laut ni mereka tidak perlu ternak sebab ikan ni merupakan haiwan ataupun binatang yang bebas bergerak. Dekat mana-mana negara ada sahaja ikan-ikan yang ada. Jadi benda tu tidak perlu diternak. Ada setengah-setengah ikan tu perlu diternak lah untuk dia punya ekonomi lah. Siakap ke, ikan keli ke, banyak yang diternak, ikan talapia ke dan sebagainya lah. Okey, ekonomi agraria juga tertumpu ke arah penanaman padi lah. Dua jenis penanaman padi yang diutamakan ialah padi huma dan juga padi sawah. Padi huma ni di kawasan-kawasan tinggi lah, kawasan berbukit. Padi sawah ni di kawasan-kawasan rendah. Kawasan-kawasan rendah. Okay, kalau kita lihat kalau dekat Johor ni, kalau sawah padi ni banyak dekat kawasan Andau Rompin lah ataupun kawasan-kawasan lain lah. Dan setiap negeri ni dia ada dia punya agensi kerajaan yang membantu dari segi mardi, dari segi farma, dari segi Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan, sebenarnya adalah agensi-agensi kerajaan lah yang untuk membantu para petani, peneroka dan sebagainya dalam meningkatkan dia punya ekonomi. Penduduk yang bertambah, cara hidup yang tetap dan mempunyai hubungan luar menyebabkan penanaman padi semakin maju. Kalau dulu mereka ni bercucuk tanam hanya untuk sara diri, tetapi dalam masyarakat global sekarang ni tanaman ataupun peternakan ini dihasilkan untuk dijual kepada orang lain, orang luar, ataupun dieksport ke luar negara. Ini memberi pendapatan lah kepada negara lah ataupun kepada individu yang mengusahakan penanaman ataupun peternakan binatang tersebut. Okey, selain itu pembinaan sistem perairan telah meningkatkan hasil-hasil padi lah. Kalau kita lihat di kawasan-kawasan Kedah ke Pantai Timur banyak diadakan tali air lah. Kalau dekat Johor ni dia menggunakan sistem pemparitan lah untuk mengalirkan air lah. Dia punya tu sebab dekat Johor ni ada banyak nama-nama kawasan ni yang menggunakan nama-nama parit lah. Jadi parit tu sebenarnya digunakan untuk mengalirkan air lah untuk tanaman-tanaman mereka lah.
Terdapat juga ekonomi agraria yang mengamalkan kegiatan memungut hasil hutan lah. Contohnya ada dia punya sarang lebah, madu lebah ataupun buah-buahan ataupun rotan dan sebagainya lah, antara hasil-hasil hutan yang boleh dijual lah. Hasil-hasil hutan tersebut ditukar secara sistem tukar barang lah ataupun sistem barter dengan masyarakat di kawasan perkampungan. Okey, biasa kalau kawasan perkampungan ni, kalau kita lihat yang paling mudah adalah orang-orang asli lah. Orang-orang asli ni dia pandai dia pandai menghasilkan produk-produk kraft tangan dan produk-produk tersebut boleh dijual di kawasan-kawasan yang lain lah. Masyarakat perkampungan pula mempunyai hubungan perdagangan dengan masyarakat di pesisiran pantai dan hasilnya dijual kepada pedagang asing lah. Salah satu sumber pendapatan lah. Kalau kita lihat macam sekarang ni, konsep dia ada dia punya kraft tangan lah. Kraft tangan. Jadi produk-produk kraft tangan tu mendapat permintaan tinggi daripada pelancong-pelancong yang datang lah. Dia punya tu ya. Okey, contoh kerajaan ataupun negeri yang bersifat agraria adalah Funan dan juga Angkor lah. Dia punya tu. Okey, kerajaan Funan merupakan kerajaan agraria yang terawal di Asia Tenggara lah. Kerajaan ini telah membina empangan, sistem saliran dan takungan air untuk mengairi kawasan tanaman lah. Sebab tanaman ni dia memerlukan air untuk hidup. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan air adalah membina sistem saliran tali air lah. Tali air, ataupun kalau musim kemarau mereka terpaksa menggunakan enjin ataupun generator lah untuk mengangkut air lah, untuk mengalir di kawasan-kawasan pertanian lah, terutamanya pada musim kemarau lah. Penanaman padi sawah yang dijalankan menyebabkan mereka memerlukan bekalan air yang tidak putus sebab padi ni memerlukan hampir pada peringkat awal lah memerlukan air sebanyak beberapa tempoh tertentu lah, sehinggalah bila dah masak air tu tidak perlu dikeringkan lah sawah padi tu itu cara dia. Okey, kerajaan Funan dekat kawasan Thailand lah kalau kita lihat lah. Okey, kemudian kerajaan Angkor Pusat kerajaan Angkor terletak di kawasan hilir sungai kawasan pertanian. Ibu negeri Khmer terletak di Tasik Tonle Sap. Kegiatan pertanian meluas dengan pembinaan empangan semasa zaman pemerintahan Yasovarman I. Tanah lanarnya subur lah, terutamanya di kawasan-kawasan sesuai untuk dijalankan pertanian lah. Kalau kita lihat di macam kawasan Thailand ni, dia ada delta sungai Mekong, contohnya merupakan salah satu kawasan yang subur dengan pertanian lah. Ataupun kawasan-kawasan Indonesia, terutamanya kawasan-kawasan gunung berapi, walaupun gunung berapi itu merupakan ancaman kepada penduduk, tetapi letusan gunung berapi itu merupakan salah satu mineral ataupun salah satu baja yang terbaik lah untuk tanaman mereka lah. Jadi bila kita tanam pokok dekat kawasan gunung berapi tu, kita tak perlukan baja sebab lava gunung berapi tu merupakan salah satu baja yang terbaik lah, yang subur lah. Macam sekarang ni kebanyakan pertanian ni banyak menggunakan bahan-bahan kimia lah, baja kimia ataupun menggunakan semburan racun dan sebagainya, sebenarnya dapat memberi kesan kepada manusia lah. Sebab tu macam sekarang ni kebanyakan manusia tu cuba kembali kepada pertanian tradisional lah. Maksudnya dia cuba kembali. Sebab apa? Sebab untuk menjaga kesihatan. Kalau pertanian zaman moden sekarang ni, walaupun dapat menghasilkan produk makanan yang pergi dalam kuantiti yang berbanyak, tetapi ada kesan-kesan sampingan yang mereka terkena lah akibat daripada penggunaan racun yang berleluasa dan juga penggunaan baja yang berleluasa lah. Okey, terdapat di lembah Sungai Mekong. Okey, ini salah satu sungai utama lah yang memberi terlibatnya aktiviti pertanian lah yang banyak lah di tepi kawasan Sungai Mekong lah, yang membawa bahan-bahan ataupun baja lah, baja yang kalau contoh musim banjir musim banjir ni merupakan salah satu
kalau kita lihat mungkin salah satu bencana dari satu sudut, tapi dari sudut yang lain, jadi apa-apa bahan-bahan ataupun baja-baja dari kawasan atas bukit tu akan dialirkan lah di kawasan-kawasan tepi tebing sungai lah. Dan apabila dijalankan aktiviti pertanian, kawasan tersebut akan begitu subur lah. Sebab kalau kita nak banjir, air dia berbeza lah. Air dia agak keruh sedikit lah. Sebab apa? Sebab dia bercampur dengan tanah lah. Okey, kemudian kita pergi kepada peranan orang-orang tempatan lah. Terutamanya orang laut dan juga orang asli. Okey, mendiami tepi pantai dan juga tebing sungai lah. Biasa ada penempatan awal selain daripada masyarakat tu sendiri, ada juga orang-orang tempatan ataupun orang-orang asal lah yang mendiami. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang benting karang dan juga benting pasir yang berbahaya lah. Biasanya orang-orang yang berada di kawasan tepi-tepi laut, terutamanya orang-orang asli lah. Kalau kita lihat dekat sini, dekat perkampungan air, dekat mana? Contohnya dekat dekat Senibong, ada jugalah penempatan ataupun dekat Sampurna, Sabah. Mereka ni begitu mahir lah berkaitan dengan laut. Jadi mereka ni tidak memerlukan peralatan-peralatan yang canggih untuk menyelam, untuk mencari apa semua. Jadi mereka ni sudah biasa dengan kehidupan di dasar ataupun di kawasan-kawasan laut. Mempunyai ilmu tentang keadaan angin tempatan, mengawal jalan laut dari angkara perompak lanun. Biasanya orang-orang laut ni dilantik oleh pemimpin ataupun oleh pembesar ataupun sultan sebagai pengawal lah. Sebagai kalau macam sekarang ni tentera laut lah. Tentera laut yang menjaga kawasan-kawasan sempadan. Ataupun selain daripada tentera laut, dia ada MPMM, Maritime Malaysia, yang menjaga kawasan-kawasan sekitar dia. Kalau tentera laut tu mungkin dia punya kawasan yang mereka jaga tu lebih luas, lebih jauh dia punya jarak dia lah. Kalau kawasan-kawasan sekitar tu ada dia punya Maritime Malaysia lah, MPMM yang menjaga tu. Okey, pasukan perang yang kuat dan juga berani, mempunyai kemahiran mendayung sampan lah. Itu salah satu dia punya kelebihan dia lah. Mental dia kuat dan juga mereka berani untuk berkorban dia punya jiwa dan raga lah. Jadi kalau kita lihat mana-mana anggota-anggota keselamatan tu, itu perkara penting utama yang perlu mereka adalah mereka sanggup berkorban. Kalau kita lihat macam askar lah, askar bomba ke polis ke, mereka merupakan salah satu pasukan pertahanan negara lah yang penting lah untuk menjaga keselamatan, ketenteraman daripada anasir-anasir jahat. Walaupun kalau kita lihat ada isu juga orang mengatakan pembaziran dan sebagainya. Contohnya askar ni tak ada apa-apa yang mereka buat, tetapi sebenarnya peranan mereka besar untuk menjaga keselamatan negara. Walaupun bukannya hari-hari ada peperangan. Dia adalah kadang-kadang orang macam zaman sekarang ni, mentaliti orang sekarang ni, dia suka bermedsos, media sosial. Jadi mereka meluahkan apa-apa sahaja dan ramailah macam netizen dan sebagainya, keyboard warrior yang memberi komen-komen yang negatif, yang negatif macam gitulah. Tapi kalau kita sebagai orang yang belajar ataupun berilmu ni, kita boleh berfikir secara waras lah sebelum mengeluarkan komen-komen lah dekat Facebook ke, dekat mana-mana lah media sosial lah dia punya tu. Okey. Orang laut menjadi anak-anak kapal utama dan menjadi tulang belakang kepada Angkatan Laut lah. Kerajaan Sriwijaya lebih banyak bergantung kepada peranan orang laut lah. Jadi sesebuah kerajaan tu mesti ada yang menyokong dia lah, yang support dia. Dia tak boleh bergerak dengan sendirilah. Dia macam satu organisasi lah. Mesti ada ketua, ada dia punya pengikut dia, ada dia punya jawatan dia, dan masing-masing tu bergabung antara satu sama lain lah. Itu merupakan salah satu proses kepimpinan sebenarnya. Kalau macam contoh dari segi
keselamatan. Dia ada ketua polis negara, dia ada assistant commissioner apa semualah. Kemudian diikuti dengan pegawai-pegawai yang berpangkat rendah lah. Dan mereka tu saling bergabung antara satu sama lain lah untuk menjalankan visi-misi masing-masing. Sama juga macam pendidikan lah, macam Marsah. Marsah ada rektor, kemudian ada bahagian-bahagian tertentu lah, halaman pelajar, pendaftar, apa semua akademik, kemudian ada pensyarah, kemudian ada dia punya pelajar-pelajar dia. Jadi masing-masing tu bergabung antara satu sama lain lah, menyokong antara satu sama lain untuk mencapaikan visi-visi Marsah. Dia punya tu sama juga dalam mana-mana organisasi pun sama dia punya fungsi dia lah. Tak kira lah sama ada agensi kerajaan ke swasta ke, masing-masing mempunyai visi-misi masing-masing lah untuk mencapai kejayaan lah. Okey, orang lah mempunyai sifat tak setia yang kuat dan mengambil tindakan terhadap pesaing-pesaing mereka lah. Dia punya tu ya. Sekejap Okey, kemudian Okey, orang asli tinggal di pesisiran pantai dan juga pinggir hutan, hidup dengan mengutip hasil hutan lah, mempunyai hubungan perdagangan dengan dunia luar, merupakan sumber tenaga yang penting untuk aktiviti perdagangan lah. Pengetahuan orang asli tentang kehidupan hutan, cara mengutip dan mengumpul hasil hutan sangat penting untuk perdagangan lah. Dan orang asli ni mahir tentang selok-belok di hutan lah. Okey, kemudian pembesar dan sultan. Pembesar memainkan peranan penting dalam memungut cukai di kawasan pentadbiran mereka lah. Semua pedagang yang melintas daerahnya akan dikenakan cukai di pangkalan cukai yang didirikan di sepanjang sungai lah. Okey, saya ringkaskan je lah. Okey, Okey, sultan merupakan golongan pemerintah yang tertinggi lah. Pemerintah yang tertinggi. Sultan telah pun menjalankan perdagangan secara besar-besaran lah. Contohnya Sultan Muzaffar Shah, pemerintah Melaka telah melabur modal dalam kegiatan perdagangan terutamanya kapal-kapal yang dihantar untuk mendapatkan barang dagangan lah. Sultan Alauddin memiliki kapal yang berdagang di luar Melaka. Mereka melantik nakhoda atau ketua saudagar sebagai wakil mereka dalam menjalankan aktiviti perdagangan lah. Biasanya sultan-sultan ini mempunyai modal lah, ataupun kuasa lah untuk mengarahkan dia punya pengikut-pengikut mereka lah, ataupun dia punya saudagar mereka lah. Okey, dari segi ekonomi, sultan berkuasa mengeluarkan surat kebenaran untuk membeli, menjual dan memajak cukai ke atas pedagang lah. Sultan juga bertanggungjawab mewujudkan hubungan baik dengan kawasan-kawasan yang boleh mendatangkan sumber ekonomi. Dan sultan ni walaupun mereka mempunyai kuasa dalam negeri dan juga luar negara lah. Dan sultan ni juga merupakan salah satu duta, wakil-wakil kepada kerajaan-kerajaan mereka lah. Kalau macam sekarang ni kita dah ada macam menteri-menteri yang menguruskan tetapi peranan sultan tu masih lagi wujud sehingga sekarang lah. Okey, perdagangan Nusantara. Gugusan Nusantara telah menjadikan kawasan perdagangan yang merentasi benua Afrika hingga ke benua China lah. Gugusan Nusantara telah dikunjungi oleh para pedagang dari negara India, Tanah Arab dan juga China. Para pedagang Nusantara telah menjalankan hubungan perdagangan dengan negara-negara tersebutlah. Gugusan Nusantara mempunyai sumber-sumber asli seperti rotan kayu damar yang amat diperlukan di negara India dan juga negara China lah, mendapat permintaan tinggi lah. Okey, kemudian yang last sekali adalah para pedagang Nusantara menjual sumber tersebut dan mendapatkan barangan yang diperlukan di gugusan Nusantara. Peningkatan penggunaan kapal yang membawa masuk barangan dari luar mewujudkan suasana yang sesuai untuk mendirikan bandar-bandar pelabuhan di gugusan Nusantara. Okey, kemudian peranan Selat Melaka telah memudahkan pengangkutan barangan hasil-hasil hutan dibawa keluar ke pantai menerusi Selat Melaka oleh pedagang Nusantara. Hasil-hasil hutannya yang berkualiti membuatkan ia menjadi pilihan utama para pedagang lah. Sebab kita tahu dekat kawasan Kepulauan Melayu ini merupakan salah satu pengeluar lah bahan-bahan hasil hutan yang terkenal lah, terutamanya emas, perak, apa semua besi ataupun barang-barang yang lain lah, rotan,
damar, macam tadi ada kulit kura-kura dan sebagainya, merupakan salah satu benda yang mendapat permintaan yang tinggi lah di kalangan para pedagang lah. Okey, kita habis dia punya ni. Okey, saya rasa itu sajalah untuk hari ni kita punya kelas. Ada apa-apa soalan ke? Okey, tak ada Okey, kalau tak ada saya rasa itu sajalah untuk hari ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, sama.